Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So akhirnya Ketua Polis Negara telah mengesahkan. Kalau sebelum ini sahabat semua tular panas di media sosial mengatakan bekas menteri pemimpin parti AMNO yaitu Dr. Masita kononnya terlibat ya dalam pemerdagangan manusia. Tetapi hari ini sahabat semua kita telah pun mendengar ya hasil siasatan selepas Dr. Masita dan suami dan beberapa individu ya telah dipanggil untuk ambil keterangan. Akhirnya polis telah mengesahkan bahawa mereka tidak terlibat di dalam isu pemerdagangan manusia seperti mana yang diviralkan ataupun dibuat ya oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk kita melihat kenyataan daripada Ketua Polis Negara ini, saya ingin membawakan anda untuk membuat pembacaan ya. Jadi tanpa buang masa, mari kita baca bersama. Jadi Masita suami tidak terlibat sindiket pemerdagangan manusia. Itu antara kenyataan terkini Ketua Polis Negara yaitu Datuk Nazarudin Husain hari ini berkata, siasatan mendapati bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Masita Ibrahim dan suaminya tidak terlibat dalam rangkaian pemerdagangan manusia yang berpangkalan di Myanmar. Nazarudin berkata semakan polis mendapati pelaburan luar negara oleh beberapa individu termasuk Masita tidak mempunyai kaitan dengan sindiket pemerdagangan manusia. Ini berdasarkan analisis beberapa akaun bank yang mendedahkan nama di dalamnya adalah simpanan individu tersebut. Kami juga mengesahkan katanya sebelum ini bahawa bekas timbalan menteri, suami dan 3 yang lain pergi ke Myanmar untuk urusan pelaburan hartanah, kata Nazarudin di petik The Star. Dan secara keseluruhannya Nazarudin berkata, polis telah merekodkan keterangan daripada 11 individu dan tiada bukti kukuh untuk menyokong dakwaan terhadap Masita dan suaminya. Jadi siasatan kami tertumpu kepada seorang Datuk Seri yang disakit menjadi orang penting dalam menarik pelabur berpotensi ke Myanmar. Kami juga sedang menyiasat kaitan beberapa individu termasuk 2 ahli perniagaan dari China, katanya. Dan dilaporkan bahawa polis sebagai sebahagian daripada siasatan kes pemerdagangan manusia sedang menganalisis status kewangan beberapa syarikat termasuk beberapa dokumen yang menamakan Masita dan suaminya. Nazarudin sebelum ini berkata polis telah merekodkan keterangan pasangan itu pada Julai lalu. Masita juga telah menafikan dakwaan terhadapnya dan membuat laporan polis terhadap Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia MSO. Dan selain itu, selain siasatan polis, MSO telah membuat laporan SPRM terhadap Masita dan suaminya. Gesaan MSO untuk penyiasatan berikutan penyiaran klip dari dokumentasi YouTube Indonesia yang bertajuk Nerakah Perbatasan, Jejak Mafia Judi Online dan Perbudakan Digital di Asia, yang termasuk gambar Masita dengan sekumpulan individu yang didakwa ada kaitan dengan skim itu. Dokumentari itu telah disiarkan sebulan lalu dan mendapat hampir 90,000 tontonan. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Ketua Polis Negara, dan beliau telah mengesahkan sendiri bahawa Dr. Masita suaminya ya tidak terlibat seperti yang didakwa oleh konten ya daripada Indonesia itu. Jadi sahabat semua, akhirnya segala yang sudah terjawab. Ya, hanya satu penyebaran berita palsu, fitnah dan sebagainya. Jadi sebelum saya mengundur diri, satu lagi kenyataan yang menarik untuk saya bacakan bersama dengan anda. Kenyataan daripada timbalan Ketua Polis Negara ya. Jadi katanya seramai 1,869 anggota pegawai polis kena tindakan sejak tahun lalu. Ini antara fokus ya Polis Diraja Malaysia hari ini untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik ya dengan menyiasat ya anggota-anggota yang mungkin terlibat ya di dalam gejala yang tidak baik. Jadi sebanyak 1,869 anggota dan pegawai dikenakan tindakan tata tertib atas pelbagai kesalahan sejak tahun lepas hingga Ogos, kata Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin. Ayub berkata daripada jumlah itu sebanyak 175 anggota dan pegawai telah dikenakan tindakan buang kerja kerana kesalahan seperti pemerasan, penyalahgunaan dada dan terbabit dengan sindiket. Tambahnya, kita sentiasa memantau penglibatan pegawai serta anggota yang ada kaitan dengan aktiviti salah laku sebagai langkah pemerkasaan
dan pematuhan dalam polis di Raja Malaysia PDRM. Tambah lagi tindakan ini konsisten ya serta berterusan sebagai pelan intervensi jangka pendek dan panjang dalam menangani salah laku membabitkan warga polis di Raja Malaysia, katanya. Dia berkata demikian pada satu sidang media selepas majlis tamat latihan dan penyampaian sijil pelantikan Inspektor Kors Sukarelawan Simpanan Polis Siswa-Siswi Universiti Awam ke-20 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangis Selangor hari ini. Ayo berkata antara langkah-langkah yang diambil oleh PDRM untuk menangani isu salah laku termasuk melaksanakan ikral bebas rasuah, ujian integriti dan pematuhan sistem kawalan disiplin dan juga dada. Selain itu, dia berkata Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman turut membuat pemeriksaan di lapangan dan mengambil tindakan terhadap penyelia yang gagal menyelia anggotanya di bawah Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib. Tambahnya lagi, setakat ini 50 penyelia telah diambil tindakan di bawah peraturan itu, selain kita membuat pemprofilan terhadap anggota dan pegawai yang hidup mewah, katanya. Pada majlis tersebut juga sebanyak 840 pelatih dari 17 universiti awam menamatkan latihan kepolisian Kors sukses selepas menjalani latihan selama 3 tahun atau 6 semester yang melibatkan 672 jam secara keseluruhan mengikut sukatan latihan yang selaras dan ditetapkan semua universiti awam. Ayu berkata sejak penubuhan sukses pada tahun 2002 sebanyak 19,072 siswa berjaya menamatkan latihan dengan 1,205 orang dari yang menyertai PDRM sebagai cadet inspector. Itu dia sahabat semua. Ya, dua kenyataan. Yang pertama tadi daripada Ketua Polis Negara yang telah pun mengesahkan ya bahawa dakwaan yang kononnya Dr. Masita dan suami terlibat dalam skandal pemerdagangan manusia ternyata itu adalah satu fitnah, itu adalah berita yang palsu dan tidak ya melibatkan Dr. Masita dan suaminya sendiri. Dan sebentar tadi Timbalan Ketua Polis Negara juga menyatakan akan terus memantau anggota-anggota polis ya supaya mereka terus memiliki integriti ya dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat, untuk negara dan sebagainya. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.